Dengarkan Sepang KL setiap Isnin hingga Kamis 2.30 petang hanya di KLFM, rentak interaktif kota. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja berkesempatan dengan EJ menerusi Nadi Kota KL. Untuk waktu sekarang ini kita akan bersama menerusi Sembang KL. Hari ini yang diterbitkan oleh penerbit Charles Didi, dan seperti yang EJ war-warkan tadi, kita akan bersama dengan seorang tetamu di talian, dan dalam pada itu juga EJ ada buat live streaming di Facebook fanpage KLFM Rentak Interaktif Kota. Jadi kepada anda yang ingin menyaksikan secara live, anda boleh ke fanpage untuk melihat secara live lah kan, tonton wajah tetamu hari ini, iaitu Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam EJ. Kita ini merupakan pertemuan kita kali kedua kan Doktor? Kita bersama. Ya, betul. Kalau anda ingat lagi pertemuan pertama kita bersama dengan bunyi di desa, ada bunyi ayam, ada bunyi itik, bersama dengan tetamu ni lah Dr. Muhammad Afzanizam. Okey. Baik, hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan pasca bajet 2022, iaitu bajet tahun 2022 yang telah dibentangkan dan bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera, yang mendukung kepada 3 paksi utama, iaitu rakyat sejahtera, perniagaan yang berdaya tahan, dan ekonomi yang makmur dan mampan. Jadi sebelum kita pergi jauh dengan soalan-soalan, saya nak tanyalah kepada Doktor, apa yang paling mencuri tumpuan dan perhatian Doktor menerusi pembentangan bajet tahun 2022 Doktor? Silakan Doktor. Okey, terima kasih pada soalan tu ya. Bagi saya yang mencuri perhatian saya, pasal saya ni ahli ekonomi kan, jadi banyak bermain dengan nombor. Bila saya tengok peruntukan tu mencecah 332 bilion tu, itulah yang kata tu mencuri perhatian saya lah. Kerana peruntukan tu yang tertinggi dalam sejarah. Jadi maksudnya memang kerajaan begitu serius lah untuk memastikan tahun depan ni kita betul-betul dapat pulih dengan ekonomi kita ni, dan insyaAllah kita harapkan kita akan dapat keluar daripada kemelut COVID-19 ni. Yelah, saya juga difahamkan bajet 2022 untuk menyediakan 32.4 bilion ringgit kepada Kementerian Kesihatan. Wow, banyak sungguh itu Doktor kan? Jadi seperti yang telah Doktor jelaskan tadi, bajet terbesar pernah diperuntukkan dalam sejarah negara. Jadi namun bajet 2022 ni dikatakan masih mempunyai kekurangan apabila kurang memberi perhatian terhadap golongan berpendapatan sederhana, iaitu kumpulan M40 yang turut terkesan akibat pandemik COVID-19. Ada yang menyatakan sedemikian Doktor. Jadi apa pandangan Doktor tentang kenyataan tersebut Doktor? Ya, okey. Itu memang satu soalan yang kerap diajukanlah kepada saya. Tetapi kalau kita melihatlah pendekatan yang kerajaan ambil ni, kerajaan sebenarnya cuba kata tu menumpukan bahagian-bahagian yang penting, terutamanya bagi golongan yang rentan. Kemudian kita nak tengok peniaga-peniaga kecil ni, terutama apa kita panggil sektor PKMS, PMKS perusahaan mikro, kecil dan sederhana ni dapat kata tu melonjaklah dia punya perniagaannya, terutama apabila kita dah mula membuka ekonomi kita ni secara beransur-ansur. Kemudian pada masa yang sama juga masih ada lagi insentif cukai, dan tidak kurang juga pengenalan cukai yang baru, terutamanya yang saya kira yang mungkin saya kira agak signifikan juga, iaitu cukai makmur, yang mana syarikat-syarikat yang mencatatkan keuntungan melebihi 100 juta dan ke atas akan dikenakan cukai sebanyak 24% pada 100 juta yang pertama, kemudian 33% untuk 100 juta yang ke atas yang seterusnya lah. Tapi nampak kesan dekat bursa saham kita ni agak merah ini. Kita mengalami kejatuhan lah. Mungkin ramai yang masih tertanya-tanya lah impactnya, tapi ialah
kita mungkin akan tunggu lagi lah beberapa penerangan yang seterusnya. Ya, baik. Itu sikit sebanyak bercerita mengenai perniagaan ini. Ini yang menjadi tumpuan juga terutama kepada penduduk di ibu kota, khususnya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi strategi pertama di bawah fokus memulih kehidupan dan mata pencarian tertumpu di bawah strategi ini adalah untuk meneruskan pemberian bantuan tunai langsung secara bersasar, memperkasakan aspek pendidikan dan kesihatan awam serta terus menjana peluang-peluang pekerjaan. Jadi bercerita mengenai insentif tunai ini yang sangat menarik perhatian kita dan inilah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi golongan sasar menerusi bantuan keluarga Malaysia ditingkatkan kepada RM2,000. Jadi adakah ia pada pandangan doktor dan doktor lihatlah kan, adakah ia akan dapat meningkatkan kuasa membeli dan mengaktifkan kembali aliran ekonomi khususnya kepada peniaga-peniaga di ibu kota Kuala Lumpur ini? Bagaimana doktor? Pandangan doktor? Okey, baik. Sudah tentu EJ, bagi mereka yang golongan B40 ni, bantuan seperti baran pindahan wang tunai ni seharusnya dapat membantu meringankan beban keuangan. Dan dari segi tabiat berbelanja juga, kalau berdasarkan kajian ekonomi pun, golongan B40 ni cenderung untuk berbelanja, justru dia boleh orang kata tu merancakkan lagi kegiatan ekonomi, kerana kebiasaannya barang-barang yang diguna pakai oleh dalam golongan biasanya dalam barangan asas lah, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, dan perkara ni lah yang akan orang kata tu merancakkan kegiatan ekonomi dan akhirnya mungkin akan bagi kesan kepada limpahan ekonomi dalam rantai bekalan makanan tu, ataupun kita katakan sebagai kesan pengganda lah. Tapi cuma saya mengharapkanlah pada masa-masa akan datang, kalau kita lihat belanjawan ni disebut penerima manfaat ni 9.6 juta. Cuma saya harapkan mungkin akan datang penerima manfaat ni semakin berkurangan. Berkurangan tu bukan apa? Maksudnya tu kita semakin berjaya. Orang kata tu semakin meningkat pendapatan kita, jadi kita tak jadi penerima dah. Bahkan kita jadi pembayar cukai, kalau zakat lah kita jadi pembayar zakat. Itu dah harapan saya lah. Ya, itu yang perlu kita lihat sebenarnya. Kita kalau boleh untuk mengurangkan penerima jumlah bantuan insentif tunai kepada golongan sasar ini, dan jika kita lihat doktor, bajet kali ini mampu tak untuk meningkatkan keupayaan pendapatan sama ada menerusi kepada mereka yang makan gaji ataupun berniaga sendiri, khususnya di bandar Kuala Lumpur ini, dan sekaligus mereka ada simpanan sedikit lah untuk disimpan untuk hari tua nanti. Betul. Saya rasa belanjawan ni sepatutnya membantulah dalam merencana keuangan rakyat. Tadi disebut tentang bantuan tunai, dan kemudian kita dapat lihat juga bagi mereka yang berniaga banyak package orang kata tu pembiayaan mikro yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan lah, seperti Tekun, Bank Pembangunan, dan ada yang bersifat orang kata tu kadar faedahnya 0% dan diberikan juga moratorium kan sampai 12 bulan. Jadi saya kira orang kata tu untuk memastikan kesinambungan orang kata tu bantuan-bantuan ni sebagai rakyat, pertamanya kita kena cakna dan kemudian mencarilah maklumat tersebut melalui media massa ataupun social media untuk mendapatkan bantuan dalam kadar yang segera, supaya kita dapat orang kata tu menikmatilah pemulihan ekonomi ni dalam keadaan yang terangkum. Segenap lapisan masyarakat akan mendapat manfaat melalui apa yang dah disediakan oleh kerajaan ni. Okey. Tadi Encik ada sebut tentang peluang bagi mereka membuat simpanan untuk hari tu. Ada yang rasa macam pendapatan mereka memang cukup-cukup untuk makan saja, doktor. Jadi simpanan mereka memang dah tak dapat mereka nak simpan untuk mereka tampung perbelanjaan tu. Jadi macam mana agaknya apa yang mereka boleh lakukan, doktor, pada masa untuk usia mereka akan datang? Okey, dalam konteks belanjawan ni kerajaan ada memberi 15% caruman untuk pekerja gig lah. Maksimum RM250 setahun. Itu dari segi belanjawan. Tapi dari segi rakyat secara umum, macam mana nak simpan duit untuk hari tua, itu sebenarnya ada banyak dia punya step-step itu, langkah-langkah itu. Pertamanya memang dari segi pendapatan lah. Kena pastikan pendapatan kita stabil dan kian meningkat. Kemudian kita kena ada perancangan lah.
dari segi keuangan. Belanjawan kita sendiri pun kena ada ni EJ. Ya, kan. Kan supaya kita tahu dah mana nak dibelanjakan dan lebihan tu kita simpan. Terutama bagi mereka yang orang kata tu di dalam sektor bukan rasmi ataupun sektor informal. Jadi sektor bukan rasmi ni saya galakkanlah kalau mereka tak mencarum boleh mendaftar dengan pihak KWSP untuk buat caruman sendiri. Setidak-tidaknya adalah caruman yang kita buat dan caruman tersebut KWSP kita tahu track record mereka dalam pelaburan sangat bagus. Jadi bolehlah mendapat orang kata tu laba nanti pada ketika kita dah orang kata tu dah mencapai usia persaraan nanti. Baik, itu sikit sebanyak berkaitan dengan simpanan hari tua, kerana kadang-kadang kita sibuk berbelanja pada waktu ini tapi kita lupa simpanan untuk hari tua, untuk hari persaraan. Ada yang juga kata hari ni pun tak cukup untuk kita makan, apatah lagi hari tua kan, Doktor? Ya. Okey, Dr. Muhammad Afzan Nizam ni memang tidak asing lagi menerusi bual bicara di TV1. Kerap juga kita melihat wajah Doktor di kaca TV. Dan rupanya nama bapa kita sama lah, Doktor. Rashid juga. Oh ya ke? Semua golongan memang tidak dilupakan lah oleh kerajaan, termasuk juga untuk golongan remaja dan belia. Jadi dah doktor pun bekerja selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi izin nak tanya, peranan institusi keuangan dalam membantu golongan peluang untuk golongan remaja dan belia berdasarkan bajet 2022 ini. Jadi bagaimana pandangan doktor berkaitan dengan itu? Baik. Memang ada ya EJ yang mana dalam pengumuman belanjawan pada minggu lalu ada disebutkan program iTakeCard yang mana peruntukan diberikan sebanyak RM20 juta. Yang mana iTakeCard ni sebenarnya EJ sebenarnya dah diumumkan tahun lepas lagi. Maksudnya kalau kita kata macam inilah, iTakeCard versi nombor 1 bersama Bank Islam. Dia ada 3 parti, 3 pihak. Bank Islam, lepas tu kita ada SME Corp yang menyediakan orang kata latihan, dan kita ada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang mana mereka akan menyenaraikan senarai Asnam dan B40 lah untuk masuk dalam program iTakeCard ni. iTakeCard ni maksudnya kita bagi pinjaman sebenarnya, pinjaman mikro untuk mereka berniaga, golongan Asnaf ni. Dan mereka perlu melalui fasa latihan bersama dengan SME Corp. Latihan macam-macam lah, latihan berkenaan dengan keuangan, pemasaran dan sebagainya. Dan saya suka melaporkan bahawa melalui program ni kita dah dapat lihat beberapa golongan asnaf ni dah dapat membuat simpanan, dah dapat orang kata tu menggaji para pekerja. Lepas tu ada yang dah mula membayar zakat pula. Tu yang saya suka sangat dengan iTakeCard. Jadi saya kira dengan pengumuman 20 juta ni, maksudnya program iTakeCard ni akan diperluaskan lagi ke negeri-negeri yang lain. Sekarang ni iTakeCard yang ada di wilayah persekutuan saja. Jadi bagi mereka yang berminat bolehlah berhubung untuk mendapat lebih lanjut lagi tentang maklumat tentang iTakeCard. Jadi maksudnya bagi mereka yang berminat berniaga, ada peluang untuk orang kata tu dapatkan skim pembiayaan yang kompetitif melalui program-program yang disediakan. iTakeCard 20 juta banyak tu doktor. Jadi adakah ia disediakan untuk golongan belia kalau boleh? Termasuklah kira apa-apa saja janji dalam golongan asnaf lah. Asnaf. Kan? Jadi waktu sekarang ini hanya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di wilayah Persekutuan saja, dan akan dikembangkan kepada semua negeri-negeri di dalam lagi. Wow. Satu peluang yang baik, yang bagus sebenarnya, yang boleh dimanfaatkan oleh kita sebagai rakyat untuk menjana lagi pendapatan menerusi bajet yang telah dibentangkan oleh kerajaan untuk tahun depan. Dan reaksi doktor juga sebagai ahli ekonomi, bagaimana doktor melihat bajet tahun depan secara keseluruhannya? Adakah ini membolehkan memangkinkan pemulihan negara berdepan dengan cabaran menuju ke fasa endemik COVID-19, doktor? Betul je. Sebenarnya memang kita mengharapkan yang terbaik lah. Dan buat masa ini tanda-tanda pemulihan tu telah pun mula kelihatan sebenarnya. Contoh kalau kita lihat angka ekspor terbaru meningkat 24.7% tinggi tu EJ. Wow. Kemudian kita pun kerajaan pun telah mengumumkan kebenaran untuk merentas negeri. Saya kira perkara ini akan merancakkan sektor pelancongan domestik. Pelancongan domestik ni penting, dia sangat orang kata bagi kesan kepada kegiatan membeli belah lah, sektor perhotelan, makanan dan minuman.
So dia punya kesan rantaiannya tu besar. Saya sangat positif lah dengan apa yang diumumkan dan kita mengharapkan bahawa kes COVID-19 ni akan terus turun dan dapat dikawal. Jadi proses membuka ekonomi tu akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Jadi sepatutnya dengan adanya belanjawan yang bersaiz berskala besar, sepatutnya dapatlah menghasilkan aktiviti ekonomi yang lebih rancak lagi tahun depan. Itu yang kita harapkanlah. Ya, insya-Allah. Dan sekaligus dalam pada itu kita kena pastikan juga Doktor, COVID jumlah mereka itu paling penting tu. Kan itu yang paling penting. Jadi sebagai penutup untuk sembang kita hari ini, apakah saranan Doktor sendiri kepada mereka yang bakal menerima semua jenis insentif, terutama insentif tunai, khususnya mereka yang duduk di Kuala Lumpur ini, mungkin Doktor ada saranan mungkin perlu bijak dalam mengurus keuangan ataupun sebagainya lah. Silakan Doktor. Okey, saya nak mengharapkan kata tu kepada penerima manfaat tu gunakan dengan sebaik-baiknya kerana kerajaan dah cuba buat sehabis baik. So tinggal lagi pada kita lah yang penerima ni untuk membuat yang terbaik, membuat keputusan yang bijak lah supaya perkara ni tidak membazir. Itu sajalah. Dan saya nak ucapkan juga ni selamat ulang tahun kepada KLFM yang ke-48 tahun lah. Saya mendoakan supaya stesen KLFM akan terus berjaya, maju jaya dan kekal relevan di kalangan pendengar di Kuala Lumpur. InsyaAllah yang terbaik, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau ada masa lagi ataupun ada topik yang berkaitan, insyaAllah kita akan bersama lagi, okey? Baik.